Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fazal telah beritahu Parlimen hari ini yang dia dijanji 50 juta sekiranya dia menyatakan sokongan, openly declare, sokongan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tapi sampai hari ini duit tu tidak dibagi, tidak dibayar. Ini yang dilaporkan di dalam akhbar hari ini. If we don't ask, the government won't do anything. Asking politely doesn't work. Asking forcefully also doesn't work. How else should we express our needs? Hussein kata dia nak 50 juta tersebut untuk nak menaikkan taraf 2 health center di Bukit Gantang dan di Air Putih. 25 juta satu, jadi 50 juta untuk 2. I have previously stated my willingness to support Prime Minister Anwar Ibrahim's government if funds are allocated for my constituency. Jadi Syed Abu Hussein berkata dia meletakkan syarat. Dia akan secara terbuka menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekiranya mereka akan beri peruntukan iaitu 50 juta untuk kawasan dia. This commitment extends to the 2 health centers. Maknanya termasuk 2 pusat rawatan ataupun health center. Unfortunately, there has been no clear response. So selepas dia dah menyatakan sokongan terhadap Anwar, duit yang dijanji itu tidak diberi. Ini komplain ahli Parlimen Bukit Gantang. Mengikut pengakuan atau berpandu kepada pengakuan ahli Parlimen Bukit Gantang tersebut, iaitu ahli Parlimen Bersatu bernama Syed Abu Hussein, dia telah meletak syarat yang dia akan menyatakan sokongan secara terbuka terhadap Anwar Ibrahim bersyarat kepada dia diberi 50 juta peruntukan untuk kawasan dia. Dan dia telah dijanji peruntukan selepas dia menyatakan sokongan, dia orang buat diam. Dia make dono. Duit yang dijanji tidak dibagi. Itu satu isu. Komplain ahli Parlimen bahawasanya dia dijanji tapi akhirnya selepas dia menjalankan tanggungjawab dia untuk menyatakan sokongan terhadap Anwar, duit itu tidak dibayar, 50 juta tersebut. Apa yang lebih menarik ialah dia mengaku dia tidak dapat duit dan 148 ahli Parlimen kerajaan, 148 members of Parliament dari kerajaan mendapat 1.3 juta, 1.3 million. Itu peruntukan just general saja, bukan spesifik. Yang Syed ni, MP Bukit Gantang, selain daripada 1.3 juta yang sepatutnya dia terima, tapi yang diberi hanya 148 ahli Parlimen kerajaan, ahli Parlimen pembangkang tidak terima 1 sen pun. Selain dari itu, dia dijanji atau dia telah minta 50 juta peruntukan untuk yang 2 health center tadi. Akhirnya tidak terima apa-apa duit. Ini komplain dia. But what is interesting, apa yang lebih menarik ialah dia dirasuah. Dia dirasuah dengan janji peruntukan termasuk 50 juta tadi tu. Included that. So peruntukan dan juga special punya peruntukan untuk 50 juta, dia telah dijanji dan dia telah buat tu meletak tu sebagai syarat. So ringkas cerita, dia dirasuah. Walaupun tidak dibayar, tetapi the crime of rasuah tidak semestinya berdasar kepada dibayar. Sekiralah misalan dia dijanji sekian-sekian banyak. Jadi dia membuat sesuatu kerana janji sekian-sekian banyak.
Selepas dia buat, duit tu tidak dibayar. Tetapi kesalahan rasuah tu masih kekal. You are guilty of corruption or bribery, walaupun akhirnya duit tu tidak dibayar. Ada kes kat Terengganu tu. Seseorang tu dijanji sekian-sekian banyak sekiranya, ini satu pegawai kerajaan lah, dijanji sekian-sekian banyak sekiranya dia buat sesuatu. Dia melaksanakan apa yang disuruh, akhirnya dia kena kencing, duit tu tak bayar. Tapi dia masih kena tangkap, masih kena charge. He was still arrested and charged. Dia kata, ya tapi walaupun saya buat, tapi duit tak dibayar. No. Duit dibayar, tak dibayar, ataupun diskaun 50%, ataupun dibayar double, that's not the point. The point is, you telah negotiate untuk mendapat sekian-sekian banyak. Dan you akan melakukan sesuatu untuk duit tersebut. Tapi akhirnya selepas you melakukan benda tu, duit tidak dibayar. The crime of rasuah masih ada. Bermaknanya you buat ke tak buat? Saya buat. Tapi duit tak dibayar. It's okay. Soalan dia, you dijanji sekian-sekian banyak sekira you buat sesuatu. You telah buat sesuatu tersebut. Akhirnya you dikencing. Tapi kelakuan rasuah tu masih ada. Walaupun dia bayar awak RM1 atau dia bayar awak akhirnya RM1 juta. It does not matter. So this is the issue of dia, maknanya ahli parlimen Bukit Gantang tadi, Syed Abu Hussein ni, dia telah melakukan boleh dikatakan kesalahan rasuah. Walaupun akhirnya dia komplain dekat parlimen ni, bukan dia komplain kat kedai kopi ni, dalam parlimen ni dia komplain 50 juta tu tak diberi. Tapi you ada tidak you secara terbuka you declare sokongan terhadap Anwar? Ada. So rasuah lah tu. It doesn't matter you dikencing ataupun akhirnya Anwar janji 50 juta bagi 100 juta. It's still sama. Tak bagi langsung ke bagi double sampai 100 juta, it doesn't matter. So di sini satu pengakuan dari ini MP Bukit Gantang ni, Bersatu punya MP, dia sudah mengaku, dan pengakuan ni bukan di ceramah ke atau kedai kopi ke, dia buat pengakuan di dalam parlimen yang dia dirasuah 50 juta untuk untuk menyatakan atau declare sokongan terhadap Anwar. His complaint, duit tu belum dibayar atau tidak dibayar langsung ke whatever, atau dibayar lewat ke, it doesn't matter. So di sini nampak yang Anwar ni, kalau ikut pengakuan lah MP ni, Anwar ni merasuah ahli parlimen Pembangkang untuk menyokong dia. Kalau ahli parlimen ni Bukit Gantang ni, Syed Abu Hussein ni, kalaulah dia bohong, dan bohong dalam parlimen ni is a very serious crime. So kalau Syed Abu Hussein ni bohong, maka tindakan perlu diambil terhadap dia, sebab dia berdiri di parlimen dan dia buat pengakuan yang dia dirasuah untuk menyokong Anwar. I was bribed to openly support Anwar Ibrahim. Soalan dia belum dibayar is beside the point. So oleh kerana pengakuan ni buat di parlimen, is a parliamentary punya ni, very serious. So kalau betul lah Anwar Ibrahim telah offer rasuah 50 juta peruntukan untuk Syed menyokong menyatakan sokongan, maka Anwar boleh disuruh letak jawatan. Anwar can be asked to resign because sudah ada satu pengakuan di dalam parlimen, ya. Pengakuan di dalam parlimen yang dia telah merasuah. Ni ahli parlimen Pembangkang, dan ahli parlimen Pembangkang ni mengaku dalam parlimen. So adakah Anwar ni, kalau dia nak menafi benda ni, adakah Anwar yang bohong atau Syed ni yang bohong? Tapi saya rasa Syed tak akan bohong, sebab takkanlah Syed sebagai ahli parlimen dia tak tahu yang bohong dalam parlimen ni satu kesalahan serius, satu crime, jenayah.
And the other thing is, orang Melayu percaya ni, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fazal, nama macam Arab ni. Yang orang keturunan Syed ni, orang nama Syed ni, biasa keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, maknanya Syed ni, descendants of Prophet Muhammad. Takkanlah descendant, waris atau keturunan Nabi Muhammad nak masuk Parlimen Malaysia dan bohong. Bukan saja dia ni ahli Parlimen, dia ni keturunan Nabi. So 100% lah mungkin dia ni boleh dikatakan dia cakap benar. So kalau dia cakap benar maknanya teruk ni kesalahan Anwar ni. Ahli Parlimen sudah mengaku yang dia dirasuah 50 juta untuk menyatakan sokongan, padahal dia ni dari parti pembangkang. Tapi kerana 50 juta, mana dia sanggup sokong Perdana Menteri. And this is very serious. Dan dia kata, mengikut report dia, I have previously stated my willingness to support Prime Minister Anwar Ibrahim's government if funds are allocated for my... bersyarat kepada saya terima peruntukan. And dia nak 25 juta. Okay, untuk Bukit Gantang dan Air Tawar upgrading health center. Total 50. Itu special punya tu, selain daripada 1.3 juta yang diberi kepada 148 ahli parlimen pembangkang, yang juga sekarang diberi kepada 4 ahli parlimen termasuk Syed ni, 4 ahli parlimen dari Bersatu yang juga telah secara terbuka, openly express support untuk Anwar Ibrahim. So, ini sudah teruk ni. Ini kes ni, ahli parlimen boleh dibeli. Dan yang duka cita ni, maknanya ahli parlimen ni, kononnya orang Melayu, orang Islam. Dan kononnya, kalau ikut kepercayaan orang Melayu, Syed ni bukan saja orang Melayu, orang Islam dan juga ahli parlimen, tapi keturunan Nabi Muhammad. Kalau ikut kepercayaan orang Melayu lah. Tapi yalah, kadang-kadang orang Melayu ni bukan semua yang dia percaya tu betul. Banyak tak orang Melayu percaya benda yang karut. Understand lah kan. Sebab mentality orang Melayu ni masih third world. Dunia ketiga, dia orang belum lagi masuk first world mentality lah. So itu yang saya nak cerita hari ini tentang rasuah di dalam parlimen. Tentang bagaimana Anwar membeli, merasuah ahli parlimen untuk mendapat sokongan. Dan saya diberitahu yang 4 ni is the beginning. Ada 6 lagi it seems. Ini orang UMNO ni duduk cerita. Orang UMNO megah tau, very proud. 10 ahli parlimen kita akan beli. Mungkin 11. Tengoklah lepas ni banyak lagi akan lompat. Banyak lagi akan dirasuah untuk menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Ini bukan saya cakap. Ini orang besar dalam UMNO yang bercakap. Dia orang yang dengan megah, tepuk dada, mengatakan yang 10 atau 11 ahli parlimen bersatu. Dan mungkin ahli parlimen PAS pun, dia orang kata. Bukan saja bersatu, 10, 11 bersatu tu. Ahli parlimen PAS pun akan dibeli. Tak lama lagi, tengoklah. So, akhirnya, kerajaan akan dapat mungkin dalam sekarang 148 ahli parlimen, mungkin akhirnya mereka akan dapat 165 ahli parlimen, dan pembangkang perikatan ataupun Bersatu dan PAS akan hancur. Dia punya majoriti dalam dia punya jumlah ahli parlimen sangat-sangat tipis. Dan Pakatan Harapan dan Barisan bukan saja dapat 2/3 majoriti ataupun 66.66%. Akhirnya mereka mungkin akan dapat 80 lebih majoriti. Tak jauh lah dari majoriti Barisan tahun 2004 apabila Abdullah Badawi mendapat 91% majoriti di dalam parlimen. That's the highest. So mungkin lepas ni akan dah second highest dalam sejarah. Cuma isu Abdullah Badawi menang pilihan raya. Anwar ni dia dapat cuma dalam 80. Actually dapat 30% lebih saja. Actually Pakatan Harapan lah. Kalau PKR lagi teruk lah.
So Pakatan Harapan actually get only 30% dari undi dan juga dari jumlah kerusi. Lepas tu dia mengguna alasan titah agung. So naik sampai 2/3. Sekarang ni titah agung jugalah, maknanya agung, gambar agung atas duit tadi. So dengan menggunakan gambar agung atas duit ringgit, maka mereka boleh dapat 85-90% majoriti. So ini mungkin tamatlah riwayat pembangkang Bersatu dan PAS ni boleh gulung tikar. Dan ialah kalau macam ni lebih baik kita hapuskan pilihan raya. Sebab kita duk belanja 1.5 bilion tau untuk pilihan raya. Dengan ini itu gedebuk-gedebak sampai 2 bilion lebih. 2 bilion. Tiap-tiap 4-5 tahun kita bazir untuk pilihan raya. Akhirnya, selepas kita belanja begitu banyak, berbilion-bilion untuk pilihan raya, dengan 50 juta mereka dibeli untuk lompat. So lebih baik kita buat sistem baru. Sistem demokrasi ni pun dah rosak dah. Not a good system. It's already this system corrupted. Lebih baik kita buat sistem tender. Kita keluarkan tender. Siapa nak jadi wakil rakyat, ahli parlimen, dia name your price. So orang yang memasuk tender dengan harga tertinggi sekali, mereka akan jadi ahli parlimen. So kita earn duit. Instead of kita belanja duit, kita earn. So kalaulah setiap orang lah kata, setiap orang ni, dia tender 10 juta misalnya. 10 juta kali 222, berapa? And then orang yang nak bertanding tu kena masuk tender deposit. Beli borang tender. Non-refundable. So borang tender tu katalah 100,000. So 100,000 kita keluar 1,000 borang tender. 1,000 orang nak jadi ahli parlimen. Hoi, banyak duit tu kita boleh buat. Dengan kita ubah sistem pilihan raya demokrasi kepada sistem tender, to the highest bidder, the highest 222 will be appointed ahli parlimen Malaysia. So that's what it's come to. So kita tengoklah SPRM lepas ni, dia siasat ke tidak. Sebab benda ni ia satu kenyataan dalam parlimen. So ialah maknanya SPRM ni boleh membuka siasatan sebab tuduhan bukan dibuat di kedai kopi atau di ceramah dalam kampung ataupun diceramah di pilihan raya kecil Kemaman yang sedang berjalan. Kenyataan ni dibuat di dalam parlimen, the Noble House, the August House. Sepatutnya satu dewan parlimen ni dewan yang mulia, sangat-sangat mulia. So kalau di dalam dewan yang mulia ni, macamlah misalnya kita ambil contoh masjid ni, tempat yang mulia. Masjid ni tempat kita beribadat, rumah Allah. Parlimen ni bukan rumah Allah, tapi rumah yang dihormati. Pasal tu kita panggil mereka yang berhormat. Yang berhormat sebab mereka duduk dalam rumah yang dihormati. Tapi kalau dalam rumah dihormati kita lakukan kerja tak senonoh, sama macam masjid ni sepatut satu rumah Allah, rumah yang mulia. Dan kita masuk situ tu, kita adakan gay party. Can you imagine? Gay party. 20-30 orang lelaki itu exchange partner di dalam masjid. Adakah benda tu kita boleh bayang? Benda tu boleh berlaku? Of course. Benda yang tak boleh kita nak bayang. So bayanglah, parlimen ni mereka masuk kononnya yang berhormat di satu dewan yang hormat, and then mereka bohong. No. So either tindakan perlu diambil terhadap Anwar ataupun terhadap Syed Abu Hussein ni, MP Bukit Gantang. Sebab satu daripada dua tu telah bohong. Who is the liar? Syed Hussein yang bohong. Dia kata dia dirasuah 50 juta ringgit, ataupun Anwar yang bohong, yang telah berkata dia tidak merasuah sesiapa untuk nak sokong dia. Assalamualaikum. Salam sejahtera.